So welcome back to part 2. For this part pula kita akan sembangkan lebih kepada music video dan social media pula, which people seem to think tak ada kaitan. It's just videography instead of film, but sebenarnya ada banyak yang berkait juga. So let kupaskan lebih dengan Adha dengan dia punya music video punya production experience. No. Nama saya Adha, saya 22. Saya kisahnya sama lah. Start bekerja pun waktu intern, lepas tu adalah macam freelance dan sebagainya. Backstory sikit lah untuk cerita saya. Macam Atik dengan Ika, mungkin kenapa diorang masuk uni untuk belajar filem berbeza lah dengan saya. Macam Atik, kalau kita tengok dalam episod lepas, dia tak tahu. Dia macam aku sangka kan kena berlakon, rupa-rupanya kena buat production. Macam Ika, dia memang passionate nak buat satu filem, tapi rupa-rupanya oh damn, to make a film is very hard. Tapi untuk aku, konteks aku ni pelik sikit. Waktu aku habis SPM, aku sebenarnya macam lost, aku tak tahu nak buat apa. Lepas tu tiba-tiba one day mak aku masuk bilik macam, "Bro, Adha, Umi sekarang ni dah jadi member dengan Apak." Aku pun pelik, ni Apak mana ni? Alah, kumpulan Khalifah yang nyanyi lagu rock tu. Aku macam itu yang Yabang dan sebagainya lah kan. Lepas tu aku macam sembang-sembang dengan mak aku. Lepas tu mak aku cakap, "Nanti ada shooting, jomlah join." Aku macam biar betul mak aku ni, betul ke jadi member? Like literally member. Aku tak percaya. Sampailah one day tiba-tiba ada shooting kat Tanjung Malim. Dah shooting kat Tanjung Malim lagi tu. Start daripada situlah punca kenapa aku berminat nak masuk filem. Sebab waktu tu shooting music video, so aku nampak lah orang tu gulung wire kan. Tak pernah seumur hidup aku nampak orang gulung wire tu cool. Waktu tu aku cakap, gulung wire is a cool job. Untuk masa tu lah, habis sekolah tak tahu apa-apa sangat kan. So kisahnya teruskan Nik. Cakap je, selit je. Aku suka tengok Atik dengan sikap dia macam Daripada dengan cerita kau. Ya tu, daripada episod lepas ni dia Ya ke? Aku harus alright. Waktu intern macam Atik, macam Ika, aku tak tahu macam mana untuk Ika. Ika mungkin dia ada trouble dekat lighting sahaja. Meanwhile aku masuk kan, diorang tanya, "Boleh tak aku tengok resume kau?" Lepas tu aku pelik tau. Macam bukan ke sebelum aku masuk aku dah bagi resume? Rupa-rupanya resume aku tu aku punya bos tak tengok lagi. Yang tengok waktu tu bukan HR pun, PM je company tu. PM company tu yang tengok. Lepas tu dia cakap, "Kau boleh ni, kau okey, boleh masuk, ada potensi." So aku pun masuk, jumpa director tu cakap, "Tengok sikit apa yang kau buat." Lepas tu dia tengok kan, dia komen lah, "Apa cerita kau macam ni, kenapa flat macam ni, apa je yang kau dah belajar kat diploma setakat ni?" Aku macam sejujurnya aku pun tak tahu apa yang kau belajar tu diploma. Lepas tu dia kata kejap, dia macam nak brain tau. Lepas dia kata, "Tak apa, kau tahu tak macam nak main lampu, set up lampu bagian kan?" Aku pun dengan bangganya pandang dia senyum, tak tahu. But I'm eager to learn lah, aku cakap kan. But I'm eager to learn. Lepas tu dia gelak lah. Situasi dia, aku dengan director dia macam tegang tau mula-mula. Sampailah dia nak bagi aku task. Sebab dia tanya aku, "So kau power kat mana je?" Dia tanya kan. Aku cakap lah, "Aku kuat kat bahagian editing." So secara tak sengaja aku diserap masuk lah kawasan editing. Bunyi je macam gempaan, diserap masuk, buat lampu lah kan. Kalau nak tahulah, creative team 3 orang je. Creative team 3 orang, PA 2 orang. PA ni juga adalah PM. So kita orang ada 5 orang je satu production. Kalau kira kan kita orang punya producer dengan eksekutif, adalah lagi 7 orang. Ni masalahnya, eksekutif dengan producer kita tak kacau sangat. Terus kan ni? Kalau macam 7 orang tu, boleh tak kau nyatakan siapa bukan nama orang lah, tapi dia punya roles tu. Sebab macam aku pun maybe tak tahu sikit. Okay, the problem about my company, sebab company tu baru buka, aku tak tahu dengan company music lain, tapi ada 3 music company yang pattern dia sama macam mana yang tempat aku bekerja. Tempat aku bekerja ni, everyone must know to do a lot of things. Aku rasa benda ni boleh kita kaitkan dengan situasi Ika lah. So disebabkan aku ni macam, apa je yang kau boleh buat kan, kalau kau tak tahu ni, aku boleh explain lah. Aku boleh edit, lepas tu aku boleh buat benda-benda pre-pro. Aku punyalah benci buat skrip, aku kena buat skrip kat situ. Aku kena buat skrip, aku kena buat shortlist. Kalau ikutkan aku nak kena buat storyboard, tapi aku punya director cakap, "Tak payah, sebab benda tu kita buat je shortlist cepat." Dia kata, aku power. Dan memang dia power lah. Untuk dia punya shot tu memang dia power. Sebab kalau tak kerana dia, hari ni aku tak minat untuk masuk sinematografi pun. Dan yang tak boleh belahnya, member ni, dia ni tak ada langsung background filem. Okay, but there's a catch. Dia faham lah macam mana nak shoot, macam mana nak mencantikkan, macam mana nak nampakkan cinematic dan sebagainya. Dan dia juga faham kenapa shot tu macam tu, kenapa shot tu macam ni. Tapi dia berbeza lah dengan kita. Kita ada teori dan sebagainya kan. Dan meanwhile, dia ni sebenarnya engineer. Dia robotic engineer kot, tak silap aku. Ya, dia engineer. Lepas tu dia macam, dia bosan tak silap aku. Dia macam, aku bosan lah jadi engineer. Lepas tu dia start buat foto. Lepas tu masuk music video lah. Kisahnya aku banyak belajar dengan dia lah dekat company tu. Dan tak silap aku adalah 4 ke 5 music video aku kena produce. Tapi yang tak boleh belah, first day aku kena buat apa tau? Dah. Nah, lagu Dato' Alip baru, kau buat lirik video. Aku macam,
Serius lah. First day tau. First day. Nah, lagu Dr. Alip. Bila Kau buat lirik video. Aku macam serius lah. Benda pertama aku kena buat adalah benda tu. So aku pun buat. Waktu tu aku kena pakai AE waktu tu aku tak pandai sangat. So aku pun struggle lah sikit. Tapi disebabkan benda tu aku jadi makin okey lah. Kena belajar motion graphic lah bagai. Dia kata kau buat benda ni, Dia memang paksa lah. Daripada aku tak tahu, sampai aku tahu. Tapi macam aku cakap tadi lah, disebabkan aku punya director ni, dia bukan background filem. Sama jugalah dengan orang-orang lain. Kecuali aku punya yang PA, dia merangkap PM tu lah. Diorang ada salah seorang daripada orang memang budak Vita. Dia senior kita 3 sem 4 sem atas lah something. Sebab waktu aku jumpa dia macam psycho kau, macam garang lah. Dia datang kat aku. Dia pilih kau lah. Ha? Dia ambil kau masuk company ke apa? Dia yang ambil. Dia kata dia cakap dia ada 2 orang tau. Yang seorang lagi ni tak tahu aku ni Vita. Aku tak kenal pun tau. Masalahnya aku tak kenal. Cuma mungkin lah dia cakap ni budak Vita boleh buat kerja. Maybe aku tak tahu. Sebab dia budak Vita. Dan dia memang power gak. Tapi aku tak nak explain lah. Aku nak explain diri aku. So apa je yang aku buat waktu dekat buat music video ni kan. Aku pernah direct satu music video. Nangis. Cukup lah cakap tu kan. Dia memang nangis je lah music video dia. Ya, Billie Eilish. Something like that lah. So sabar jap. Boleh tak soalan? Teruskan. Macam mana korang boleh come up with the idea? Memang daripada engkau sendiri pilih sebab inspirasi daripada Billie Eilish ataupun memang datang daripada orang atas idea dia? Okay, problem untuk buat music video ni, kita orang team tak ramai. Waktu kita orang kena shoot video tu, kita orang dalam proses untuk buat satu lagi music video untuk penyanyi Indonesia masa tu. So kita orang dah clash. Jadual dia ngam-ngam je habis lagu penyanyi Indonesia ni. Terus kita buat skrip by kita orang aku. Okay, cerita dia macam ni. Footage hilang, tak tahu mana pergi. Tapi jawapan bagi soalan Anik tadi tu adalah kenapa music video tu dibuat macam tu. Okay, dia macam ni. Ada beberapa idea sebelum idea yang dah finalize jadi music video tu. Kita orang ada bentang lah beberapa idea. Dan idea tu ditolak. Bentang. Mereka tak nak. Adalah pihak daripada company sendiri and daripada pihak talent. So saya pun mengambil keputusan, why not kita buat je macam ni. Lepas tu gabungkan dengan satu music video Korea. Adalah music video tu. Bila dah buat macam tu, gabungkan, bentang, diterima. Lepas tu kena buat cepat-cepat sebab tak nak shooting sangat dah masa tu. Itulah kisahnya. Sebab waktu tu director aku tu juga kena mengedit, kena buat colour, kena buat special effect sebagainya. Sebab kita tak ramai. Lepas tu lagi seorang yang editor ni pun dia kena buat content. Yes, company aku tu dia dah lah buat tu. Lepas tu dia buat content pula lagi. So dia dah memang fokus content je. So aku kena tolong aku punya director. 3 orang shooter, termasuk aku lah. 3 orang shooter, 3 orang editor, 3 orang yang jaga lampu lah, apa semua production ni memang orang sama lah. Ulang. Kita orang je ulang balik. Cuma diorang banyaknya shoot cowboy. Maksudnya macam tak tahu perlu ke skrip je, tak ya je. Semua dah ada dalam kepala aku dah. Kita ikut je lah perintah lagu. Aku macam boleh, but why not kita buat. Lepas tu diorang kata tak apa, buat lah. Aku pun buat, aku pun tunjuk. So mungkin disebabkan diorang tengok kan macam okay, nampak lagi teliti sebagainya. Mungkin disebabkan tu diorang berani cakap aku main buat je skrip. Aku buat camera shot semua sebagainya. Lagu yang nangis ni, waktu aku bentang kat bos aku, bos atas, executive producer. Dia kata okay, jalan. Producer pun angguk je. Lepas tu waktu on set, tiba-tiba director aku, dia tepuk belakang aku, dia cakap hari ni kau direct. Aku macam bukan kau ke direct, kenapa aku? Lepas tu start semena-mena, dia kiranya aku jadi bidang terjun lah juga. Sebab dia kata kalau aku direct, kalau yang member seorang ni dah jadi shooter, siapa nak jadi DOP? Siapa nak set up light? Dia kata kan. Aku macam kau boleh buat ke? Kau lighting betul-betul dia cakap aku kan. Aku macam okay, make sense, betul juga. So dia kata at least kau tahu nak direct. So kau direct. So aku pun direct lah lagu tu. Tapi aku tak tahu apa yang berlaku. The final video yang dah ditayangkan tu dengan the final video yang aku sediakan sebelum aku habis intern lain. Apa yang korang tengok dengan apa yang aku produce tu lain. The director's cut is gone. Aku tak tahu kat mana perginya. Sayang aku tak copy. Aku ada draft ke-9 video tu. Video tu adalah 15 draft. Banyak draft video tu actually. Lepas tu ada cut. Tapi to be honest, tak menarik lah. Sebab video, aku tak kata video tu bagus pun aku punya produk tu. Sebab kau bayangkan lah, aku bawa habis shoot, tiba-tiba gap dia sehari tau. Sehari ke 2 hari. Direct dia senang gila. Direct dia senang gila. Surprisingly, dia sangat menghormati orang waktu set. Dia punya pekerja dia yang bising. Bila pekerja dia bising-bising sangat, PA dia aku tegur, kau siapa? Director kan tengah buat kerja, kau diam lah. Aku macam okay, kiranya apa yang berlaku dekat filem yang kita tahu dia berlakon dulu tu, bagi akulah salahnya pada production house lah. Sebab ambil dia tak sesuai lah. Tapi sebabkan aku direct dia untuk music video dia, aku terang lah buat macam ni. Dia berlakon okay. Actually dia boleh berlakon surprisingly. Tapi tak tahu kenapa dalam filem tu dia macam tu. Bunyi macam bias kan, macam aku sokong dia kan.
he is a talented guy untuk benda tu, untuk content macam tu dia sesuai lah. Tapi menyanyi biasa je lah. I guess that's it lah kot. Tapi kalau advice yang aku dapat banyak waktu aku intern ni, sama macam Ika, nasihat yang paling penting adalah kau kena tahu banyak benda. Dan bila kau tak tahu, jangan terus cakap kau tak tahu. Study. Betul. Kalau kau tak tahu, kau cakap direct, bos saya tak tahu, but I'm eager to learn. Betul. Bagi tahu je The- apa yang kau The patut key tahu. point is research dengan proactiveness. Yes, true. Sangat penting I rasa. Yes, true. It's everything. Tak kisahlah music video ke, filem ke, drama ke, iklan ke, social media, memang I rasa tu paling penting lah. Yeah. Kalau dalam field kita. Ya, I think benda tu boleh, bukan untuk filem je lah kan. Rasanya untuk semua kerja pun kalau buat macam tu, memang kita boleh They go far. yeah, we can go far. Lepas tu nasihatnya satu lagi adalah jangan banyak minum kopi. Kalau tak, dia jadi macam aku. Aku banyak sangat minum kopi, aku kena anxiety attack waktu tengah buat kerja. Aku macam yes, ada sekali tu sampai director aku suruh aku baring je. Sebab aku teruk sangat. So jangan minum kopi banyak sangat. I guess that's it lah kot. Rupanya lah orang selalu cakap macam intern dia yang handle kopi. Rupanya kau yang minum kopi tu ya. Yes. Oh, okay. Selingan. Dalam seminggu aku nak habis intern kan. Projek pun dah habis. Dia pun kata, untuk melengkapkan tugas kau sebagai intern, pergi buat Maggi untuk kita orang semua. So aku pun pergilah buat Maggi, buat kopi. So aku kena buat kopi ke sebagai intern. Aku pun. Kita kan orang Aku kopi. kena masak. Orang tu ada kena ke? That stereotype yang macam kan biasa Aku- orang kata intern yang handle tu. Ada Memang je. betul. Sebab aku dah pro, aku kena masak. Kau masak untuk satu production lah? Bukan untuk scene tu. Director cakap, okay aku nak masak ketam masak lemak. Aku kena share lah. Beli ketam, aku kena masak lemak. Masak lemak intern masak. Contoh. Contoh. Oh. Faham. Lain macam lah. Tapi bukan aku buat untuk orang suruh lah. Aku buat sebab kehendak klip macam tu, aku kena buat lah. I see. Dia macam ibarat prop lah. Dia bukan untuk orang-orang kru nak makan ke apa lah. Bukan. I Tapi see. kalau dalam scene tu tak habis dia orang makan juga. Kayaknya orang bedal jugalah apa yang dah ada tu. Yalah. Itu Daripada buang baik makan. Betul. So kiranya aku ni antara orang-orang yang bertuah lah, yang tak perlu buat macam tu. Okay, experience internship untuk aku pula. Since aku buat dalam social media, which aku rasa awal-awal ramai orang macam pelik. Kenapa kau lari ke social media sedangkan kau belajar filem kan? Masa aku dekat sana pun aku ada perasaan macam aku nak lari balik ke filem tak? Sebab macam dah terlalu selesa kat sini. Sebab let me just say that my first experience as an intern memang the best lah so far. I see. For me in my life. It's like one of my highlight in my life lah. Yeah, tapi macam tadi yang I kata tadi, I felt like macam ada tak method lain yang I boleh pergi so that macam if someday I habis my diploma, degree, masters ke apa-apa ni, I boleh lari sikit daripada filem tapi it still relates to it. So that's why I rasa macam okay, maybe social media, since considering you have to record, you have to do planning, you have to do shooting, and then you have to edit at the end of the day. So that's still, for me, that's the basics of film. So that's why I go there. So I hantar je my application. I don't know why. That was like the last minute, betul-betul 1 week before dah kena masuk, baru aku hantar and dapat interview the next day. And then the next day tu terus dapat tahunya aku diterima. I see. So masa interview tu pun just katalah dengan diorang macam, oh I belajar filem tapi ada banyak benda yang I tak tahu. So that's the reason why I want to work here. I want to gain more experience. I want to learn how to do it. Walaupun it's not exactly what memang I tahu you akan ambil I sebab you nak I punya skill. But at the same time I'm willing to develop that skill for you. Betul macam apa yang Ika and Adha kata tadi, just be just be honest. Kalau kau tak tahu, bagi tahu kau tak tahu. So masa aku start tu pun kat sana, yang tu baru bagi tahu interview kan, belum lagi break it to the crew tau. So everyone macam, oh dapat videographer, boleh bully videographer lah, video editor lah. Aku kena macam, sorry saya tak boleh buat, tapi I boleh belajar. So my role for my internship is video researcher and a production assistant. Tapi alhamdulillah selepas berapa bulan, diorang suka dengan cara I bekerja. Last they invented a new role for internship, which is producer intern. So I was the first producer intern in that company, and that company is big and dah lama tau. So macam alhamdulillah. But sekarang ni alhamdulillah diorang dah start kasih more trust to intern, sebab before this intern sebagai helper je lah. When I say production assistant, that one is more to like I handle sound. Social media dia macam senang je tau. Dia bukan macam korang kena pergi different locations and then macam crew besar gila. Kita orang dekat dalam satu studio tu, kita orang record dalam studio, dalam office, and then ambil talent pun orang-orang office, and then dalam studio tu pun hanya dalam 4 orang.
for me, sebab I tadi cakap ada 2 role kan, which is production assistant and also video researcher. I buat dengan Seismic and also SAIS. Seismic more to Malay, SAIS more to English. And SAIS ni I handle SAIS in a nutshell, which is a very informative one lah. Hari tu aku ada produce video pasal buku 35. So that one requires a lot of research. Dalam 2 minggu research, lepas tu shoot dalam seminggu, 2 minggu lagi. So satu SAIS in a nutshell, 1 bulan satu video. And video dia hanya 3 minit, maximum is 7 minit. But mostly selain buat research tu memang handle-nya tu lah, buat produce for content untuk Seismic, which is like benda tu yang kau record, kau rasa macam awkward, benda ni kelakar ke, benda ni kelakar ke. Tapi once dah masuk kat post production, letak grafik semua tu macam okay kelakar, baru faham. Yalah, benda tu orang kata takut shock sendiri lah kononnya ni. Yeah, betul. Sebab macam I did produce TikTok. I suruh all this, my bosses and then my kawan-kawan semua react to TikTok, and then dorang kena reenact pula TikTok tu. So masa buat tu, my boss tak habis. Apa ni? Boring lah. Tak best lah. Sekali tengok video tu memang enjoyable. Last dia pun suka. And dia pun seronok buat TikTok juga. And then selepas tu dia jadi TikTok influencer. So macam, okay. Tapi yang bestnya dekat kerja kat situ is because everyone memang sayang you and hargai you. Even right now, I dah 1 year dah habis dengan dorang, but they still keep in contact. Even time birthday pun dorang the first one to call. So macam my advice, if you want to go into this kind of stuff, cari tempat yang memang kalau boleh you rasa macam orang-orang tu you suka ke apa kan, you boleh try pergi interview. And then if dah nampak dorang ni daripada interview tu pun niat dorang baik, and then dorang sporting semua kan, you dah dapat the job, you make sure you kekalkan that good momentum dengan dorang. Don't ever macam tunjuk perangai aku malas lah, aku ni semua. Always tunjuk you rajin, and from there dorang akan sayang you lah. Memang kat situ memang kuat lah dia punya semangat. Dia macam, it's not friendship macam work punya tu, it's more like a family. So if you have a good a good personality, memang you boleh fit in really well, and dorang memang akan jaga you, and next time dorang akan panggil you untuk job juga. So yeah. I see. Sabar je. Ada soalan yang penting lah nak tanya kan. Adalah tengah-tengah bosan hari tu kan. Aku tengah masak-masak inti popi yang masa tu. Aku bosan. Aku buka lah satu cerita seram. Jalan-jalan. Ini ke yang cakap kat Seismic seram hari tu? Ini ke orang? Yang tu aku kena heret dia. Aku tak suka duduk depan kamera sebenarnya. Untuk yang tu sebab my boss, dia memang paksa dia macam, Anit, tak boleh. You dah kerja kat sini, you kena masuk dalam video. Ada sebenarnya dalam 3 video lah. 4 video aku masuk. I see. Tapi aku macam, video aku tu hamba lah sebab. Tapi it's a different experience lah daripada filem, definitely. And boleh dikatakan aku rindu dengan that life, honestly. Benda tu aku rasa jelas kelihatan lah kot. Sebab sampai hari ni pun kalau tengok story ke WhatsApp status ke, memang akan nampak lah orang-orang say, member-member terdekat. Yeah, I can see that. Jadi Nate, what's next? To wrap it up, basically sebab kita semua pun dah tu, and then masing-masing pun ada bagi tahu advice juga, which is supposedly the next question, tapi semua sendiri dah kasih. Jadi macam before closing, nak tanya korang as simple lah, macam korang tak payah panjang pun tak apa, just nak tanya, if orang yang baru masuk ni, dia nak masuk dalam bidang yang kau ambil tu kan, kau rasa dia punya personality kena jadi orang yang macam mana? Bagaimana macam orang-orang yang dah pernah menghadapi, dah pernah experience benda-benda ni, apa advice sebelum you masuk, you kena be prepared for this one, something like that. Apa yang you boleh kata? Kalau nak masuk industri ni Industri dalam drama. Kalau dari aku, daripada perspektif aku, kalau kau nak masuk dalam dunia drama, dunia filem, dunia TV ni, yang first kau kena buatkan diri kau tu kental, punctual dengan masa, fast thinking lah. Kau kena fikir orang suruh buat ni, kau terus buat. Kau jangan rasa macam kau tak boleh. Jangan kau rasa macam, aduh aku penat lah. Kau kenalah faham aku. Orang takkan nak faham kau dalam industri ni. Orang tak nak tahu kau penat ke, kau tak ada idea ke. Tak ada idea tu semua salah kau. Yang penting aku nak apa yang aku suruh kau buat ni, kau kena ada hasil. Satu lagi bagi aku, kau kena pandai saving duit. Sebab kerja macam aku ni, aku boleh cakap gaji dia akan dapat berbaloi dengan kerja kau yang penat tu. Tetapi macam mana kau spend duit tu,
menjadikan kau perlu ke tak untuk next job tu. Faham tak? Bila kau dapat banyak, kau keluar banyak, lepas tu next job kau ambil lagi, kau tak akan dapat maintain kualiti kerja kau yang kau boleh bagi. Jadi kau akan penat je lah selalu, kau takkan ada masa untuk diri kau. Jadi kau kena, kalau kerja, lepas tu kau kena fikir satu benda yang boleh buatkan kau gembira lah. Kau kena macam, selain daripada kerja ni, kalau aku cuti aku kena buat benda ni. Supaya kau rasa release. Sebab memang kerja ni memang akan jadi penat, stressful, memang time consuming, memang kau tak ada masa untuk diri kau. Kau akan jadi orang lain selain diri kau yang kau belajar. Macam tu lah. Understandable. Moving on to Ika. I think of course sama je kan macam Atik. Tapi to anyone who decides to go into advertisement, like I said, it's a very face-pacing career choice. You have to be on your feet. Meaning, macam Atik cakap tadi, you memang kena ready. You have to plan ahead. You kena think of a bigger picture. So nanti kalau macam, there will be times where the producers, the director, camera team pun akan tanya, okay, you rasa apa yang kita perlukan? You rasa apa yang ni? Kiranya you dah memang ada backup idea yang comes from you for you to share. So they can see your own potential. In a way, you have to be very confident. Meaning macam you sendiri believe in yourself. Kalau you tunjuk benda tu, people will do the same for you. I see. And I think you kena jadi social juga. I rasa memanglah personality thing kan. I faham. Personally, in my opinion, I think it's very hard kalau you kurang social. Sebab it's for your career. You know, it's for Dia tak dapat your True. dapat the next job. Lepas tu for your self-development juga. Kalau you tak start cakap dengan orang time you intern, bila lagi you nak start? Macam tu lah. Proactiveness is one also. You have to be ready for anything. Bukan pasal career juga, but everything in life juga I rasa. Yeah, that's true. Moving on to Adha. Halo, untuk siapa-siapa lah kan kalau berminat nak masuk music video, benda pertama yang paling penting kau kena study lighting. Lighting. Sebab bila kau faham lighting, kau akan pelan-pelan faham cinematography. Music video is all about cinematography yang menyampaikan cerita. Bila lighting kau tak boleh buat, kau memang akan koyak kat semua tempat. Cerita tak jadi, apa semua tak jadi, bagai lah. Actually benda ni boleh berlaku dekat semua tempat, filem, dekat iklan dan sebagainya lah. Cuma music video ni pasal kau nak kena sampaikan cerita yang pendek tapi pack. Kau macam pap nak bagi impact tau. So lighting adalah main factor yang orang ramai rahsiakan. Kalau korang nak belajar lighting, boleh buka Instagram, check seorang nama dia Ghazi Maslan. Dia sangat power. Aku respect gila lighting dia. Yes. Dan dia memang kita orang punya reference lah, satu team dulu untuk intern. Nombor 2, Lighting dulu ke kamera dulu? lighting Dulu. Lighting first, camera later. Nombor 2, okay, yang ini Ika mungkin boleh lebih relate kot benda ni. Banyak tengok music video Korea, please. They are very good reference. Diorang memang reference yang sangat bagus kalau korang nak buat music video. Serius. Sebab bila kau bagi tahu idea, contohlah, kau tengok music video Korea tau. Bila kau dapat idea, so dia buat macam ni, dia buat macam ni. Bila kau sembang dengan kau punya creative team, kau cakap, why not kita buat macam ni? Why not teaser kita buat macam ni? Macam ni kan? Diorang memang akan banyaknya terima. Sebab macam, oh, benda ni lain daripada yang lain. Dalam Malaysia je lah. Sadly. But still, at least kita boleh kembangkan lah potential untuk company ke, untuk kita ke. So nampak lagi cantik lah berbanding company-company lain, pesaing-pesaing lain. Dan nombor 3, sama je macam Atik tadi, please jadi kental. Kerja ni bukan mudah. Sampai 2-3 pagi tu normal shooting. Lebih masa, tapi jangan risau lah, bisa dapat OT lah. Itu je kot daripada saya. Yang aku rasa macam tadi yang kau kata yang pasal Korea tu pun, dia bukan kita meniru, more tu kita adaptasi. Kita adaptkan dengan apa yang kita ada surrounding kita kat Malaysia. Yes. We are allowed to not steal, but we are allowed to jadikan diorang sebagai inspiration. Yes, So true. yeah. And okay, so for me, basically macam apa yang I cakap tadi, you have to have a good personality, be honest, don't be afraid basically. Kalau you pergi kat sana, cakap dengan diorang, jangan jadi malu. If you malu, then it's a waste of your time lah if you join that thing. Like, they won't approach you unless if you try to approach them. Kita sebagai orang-orang intern, orang-orang baru, we have to make the first move as well. Betul. Okay, so at the end of the day, all these methods yang kita belajar semua, kita dah sembang hari ni, everything goes back to film. It's the basics. True. Semua ada planning process, semua ada shooting process, semua ada editing process. And it's whether it's all the same, but at the same time different in unique ways. Yeah. Dia macam whether it's short, long, ramai kru, sikit kru, dia post dekat different platforms, ada dekat cinema, dekat YouTube, ada dekat TV, Album. and album. Yeah. And then different equipments used, banyak lah. So it all relates to film. So if you feel like you want to
study film but you rasa macam tak ada masa depan, ada banyak lagi cabang yang you boleh pergi. You can use that knowledge and all. So yeah, that's the basics of in filmmaking yang I feel like we have to share. Yeah, hopefully this has been a really great podcast for everyone, untuk you guys learn something new. Even kita sesama speakers pun we learn something new from each other. Yeah, true. So again, terima kasih kepada speakers but share korang punya ilmu semua. So yeah, don't forget to like, share and subscribe. Yee. See you guys in the next episode. Hopefully dapat jumpa Atik dengan Ika lagi. Kawan-kawan lah ni, member. Atik yang jawab kata aku Oi, Aku kerja kan kerja sekali. Sama. So basically macam untuk pre-production, technical dia lebih kepada macam dia sangat senang lah. Dia cuma preparekan apa equipment yang perlu ada je lah. Dia tak perlu masuk campur skrip-skrip tu lah kan. Ya benar. Dia orang paling santai lah. Santai gila. Macam Okay. tik jari je. Dia Jadi, paling santai dan paling baran lah. Ya saya Paling santai dan baran lah. Walaupun santai tapi baran lah. Tak tahu kenapa. masalah peribadi kita bawa bincang ke lain lah. Kalau Oh, kita Ah, kita